Oh, selamat pagi. Nama saya Winnie Chu. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda tentang satu makanan terbaik untuk masa depan, iaitu Elkens Spirulina. Jadi ini adalah satu buku panduan yang lengkap tentang Elkens Spirulina yang kita boleh gunakan untuk membuat perkongsian dengan kawan-kawan dan juga keluarga kita. Jadi bila kita tengok buku ini menggambarkan bahawa badan kita ini memerlukan nutrien. Dan di dalam sini pada muka surat pertama sahaja dia sudah ada mengatakan bahawa kesihatan merupakan rahmat hidup yang paling agung. Jadi hari ini kita adalah doktor yang terbaik dalam dunia ini, tapi kita mesti pandai jaga badan kita. Dan ada surat khabar sini menerangkan tentang sindrom kemewahan. Hari ini kita makan terlebih makan, bukan kurang makan. Jadi penyakit yang kita hadapi hari ini adalah sebab terlebih makan, ya. Dan sini juga makanan tidak seimbang boleh menyebabkan kencing manis. Ramai antara kita makan tapi kita makan yang tidak betul, sebab tidak pernah ada orang mengajar kita apakah makanan yang baik untuk badan kita. Sini juga mengatakan kurang vitamin, rencat pertumbuhan kanak-kanak. Hari ini ramai ibu bapa beri kepada anak-anak makanan yang sedap-sedap tapi tidak semestinya yang sehat. Baik, sini pemakanan merupakan faktor penyebab 30% ke semua kes kanser di negara barat. Dan di sini mengatakan 75% kematian setiap tahun di Amerika Syarikat berkaitan ketidakseimbangan makanan, makanan yang tidak seimbang. Jadi apa yang dikatakan makanan seimbang? Hari ini kita ada makan sarapan, makan tengah hari, makan malam. Seimbang atau tidak? Belum tentu. Jadi kita tengok apa dikatakan tidak seimbang ialah makanan kita hari ini kekurangan nutrien perlu dan juga cenderung kepada yang berasid. Makanan kita hari ini tinggi lemak, karbohidrat, kolesterol, gula, kalori, garam. Kalau kurang ini memang makanan tidak sedap. Tetapi makanan begini juga rendah vitamin, rendah mineral, rendah protein tumbuhan yang patutnya kita perlu lebih banyak. Ini masalah utama. Baik, mari kita tengok. Bila cakap kekurangan nutrien perlu, pakar cakap. Pakar cakap, ya, saya bukan pakar, saya hanya merujuk pakar. Pakar kata kita perlukan 46 jenis nutrien perlu. Adakah tidak semasa sarapan tadi, makan tengah hari dan makan malam? Belum tentu. Jadi pakar kata kita perlu 46 ni 100% bersumber makanan. Badan kita tak boleh buat 46 nutrien ini. Dan diperlukan setiap hari. Jangan hari ini ada, besok tiada. Juga perlu dalam keadaan seimbang. Seimbang bila semua nutrien itu ada, barulah boleh serap. Kalau salah satu tu kurang, walaupun yang lain ada, dia juga akan terbazir. Kemudian, kita perlukan ke semua 46. Tidak boleh hari ini ada 45. Besok baru ada 40. Dia mesti semuanya hadir sekali. Kemudian, kita tengok sini, kenapa perlu 46? Sebab dia saling berkaitan antara satu sama lain. Kita semua tahu kalau kita makan kalsium, dia perlu magnesium, dan magnesium perlukan vitamin D. Jadi tiga ini tidak boleh dipisahkan. Kedua, masalah kita hari ini ialah makanan kita kebanyakannya berasid. Jadi ini Dr. Reitenberg mengatakan, ya, pakar kata, kita perlu 80% makanan alkali, hanya 20% berasid. Jadi makanan berasid tak payah cerita. Garanti kamu dengan saya hari-hari ada makan berasid. Apa yang berasid kita tengok, ya. Ini hari-hari kita makan kan memang sedap. Kalau kita bawa family pergi restoran pun memang cari makanan ini, memang sedap. Tapi makanan ini adalah makanan yang berasid. Kalau lama-lama kita makan, badan kita memang senang ada masalah orang kaya. Sebab ini orang kaya saya makan. Masalah darah tinggi lah, kencing manis, semua tu. Jadi pakar kata kita perlukan 80% makanan alkali. Hanya 5 jenis yang sahaja seluruh dunia alkali. Sayur, putih telur, buah-bahan, keju, dan juga alga ataupun rumpair tumbuhan lah. Jadi di hari ini kita tengok, ini makan sehat, ini makanan sedap. Hari ini mau sedap kan mau sehat? Kalau boleh dua-dua lah kan. Tapi hari ini untuk sehat kita perlu lakukan sesuatu. Sebab tabiat makanan hari ini boleh menyebabkan kita ini tidak sehat. Jadi apa terjadi bila kita berterusan makanan tidak seimbang dan makan berasid? Mula-mula kita ada simptom-simptom, sebab sel badan kita sudah tidak sehat. Jadi simptom-simptom sakit kepala, sakit otot, mudah letih, gastrik, kita biasa tidak anggap ini kita sakit. Sebenarnya kita hanya separah sehat. Kadang-kadang jumpa doktor, makan ubat, sudah kita anggap kita sudah sehat. Tetapi kalau keadaan ini berterusan, maka satu hari nanti kita akan mengidap penyakit kronik.
Macam sinilah, mutasi sel boleh menyebabkan kanser, penyakit yang teruk lah, seperti kencing manis, darah tinggi, yang biasanya kalau kita jumpa doktor, doktor bagi ubat hanya untuk menutup simptom. Dia tidak akan merawat kita dari akar umbi. Jadi untuk mencegah hari ini, apa yang kita boleh buat? Kita perlulah makan seimbang. Jadi kita ada pilihan pertama, senang saja, pergi pasar, beli sayur lah, buah-buahan semua, kalau boleh warna-warni semua ini, dan makan mentah. So kalau kita masak, semua enzimnya, vitamin D akan rosak. Jadi bolehkah kita makan macam ni hari-hari 3 kali? Kalau tidak boleh, tidak apa. Pilihan kedua, kita boleh pergi beli suplemen. Kalau 46 nutrien, beli 46 botol. Kalau anda boleh telan semua ni setiap hari, masih lagi okey. Tapi kosnya mungkin kita tidak mampulah, kan? Jadi pilihan ketiga paling senang, makanlah Allicin Spirulina 5 biji pagi, 5 biji petang. Sebab Allicin Spirulina ini dia mengandungi semua 46 nutrien yang kita perlu. Dia juga 100% alkali dan dia 100% semula jadi. Yang ini belum tentu lagi garanti dia semula jadi. Yang ini mungkin juga dia banyak racun kimia, baja serangga. Jadi ini pilihan yang paling baik. Jadi Allicin Spirulina hari ini bukanlah satu benda yang baru. Dia sebenarnya ialah satu rumpair tasikmasin yang sudah berusia 350 juta tahun. Mungkin lebih tua daripada dinosaur lah. Dinosaur sudah hilang. Ini alga, dia panggil Spirulina, masih ada sampai hari ini. Dan digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia. Banyak pengiktirafan oleh pakar-pakar di seluruh dunia. Dan inilah dia. Dan paling penting juga Allicin Spirulina ini adalah organik. Organik. Ada orang cakap apa tu organik? Organik artinya proses daripada kajian sampai penanaman semua tidak menggunakan bahan kimia dan racun serangga. Dan kemudian dia menggalakkan kesihatan dan pemulihan, juga dia ada pengiktirafan antarabangsa. Jadi bila kita amalkan untuk whole family, seluruh keluarga kita mengamalkan Spirulina, dia berikan kita 46 jenis nutrien. Ada 100% alkali, dia juga ada 4 pigmen semula jadi untuk anti kanser. Kita hari ini tahu kalau wanita, setiap 3 wanita seorang risiko kanser payudara, kanser rahim. Kalau lelaki, kanser paru-paru dan juga kanser prostat. Jadi kita mesti mencegah. Jadi 4 pigmen iaitu beta karotin, klorofil, xanthophyll, ficosynid untuk mencegah kanser. Kemudian dia juga mengandungi 20 jenis mineral. Ada kalsium, kalium, magnesium, fosforus, besi, kuprum, banyak. 18 vitamin, semua dalam satu sayur. Vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B9. Banyaknya dalam satu sayur. Dia juga ada 18 jenis protein tumbuh-tumbuhan, bukan protein daging. Semua ini asid amino yang badan kita perlu. Dia juga ada karbohidrat untuk bagi kita tenaga. Jadi kalau sesiapa bulan puasa takut letih, makan Allicin Spirulina. Juga dia ada lemak. Lemak ini ya lemak yang sihat. Badan kita perlukan lemak. Jadi ini lemak sihat. Jadi 5 nutrien utama, 4 pigmen semula jadi, 100% alkali. 5, 4, 1. Itulah dia Allicin Spirulina. Dan ini info kajian, dan ini menunjukkan perbandingan dengan vitamin-vitamin yang perlu. Nah, coba kita tengok beta karotin sahaja. Beta karotin dalam Spirulina ada 25 kali lebih tinggi daripada lobak. Hari ini mungkin bolehlah kita makan 1-2 batang. Oleh kerana kita bukan rabbit kan, kita tak boleh makan banyak. Jadi ini adalah fungsinya mengawal pertumbuhan sel tidak normal, itu mencegah kanser. Dia juga ada klorofil A tambah darah, terutama wanita ya, setiap bulan mungkin kekurangan darah kan, kita makan Spirulina boleh tambah darah. Dia juga ada vitamin B12 untuk apa? Kalau orang Cina cakapkan makan hati lembu boleh tambah apa? Tambah darah, perbaiki otak. Ingatan, hari ini tak payahlah takutkan hati lembu, kadang-kadang suntikan hormon lah, antibiotik, semua masuk pergi hati. Jadi hari ini makan Allicin Spirulina. Sebab dia lebih tinggi, 2.5 kali lebih tinggi daripada hati lembu. Dia untuk tambah darah, perbaiki kita punya kesihatan hati, memelihara metabolisme sel, memperbaiki daya ingatan. Jadi kalau sesiapa ada anak-anak di sekolah, ini Spirulina sangat baik untuk ingatan kanak-kanak yang sedang bersekolah. Kemudian besi, besi lah 56 kali lebih tinggi daripada bayam. Jadi kalau itu Popeye makan spinach, hari ini tak payah makan spinach, makan Spirulina. Dia juga ada asid gamma linolenic, GLA, 3 kali lebih tinggi daripada evening primrose oil. Wanita paling suka ini untuk awet muda untuk cantikan. Jadi hari ini makan Allicin Spirulina, dia boleh bantu juga. Ini dia, SOD. Ini juga untuk awet muda. Kalau tak makan Spirulina, macam ni lah, banyak kedut kan. Kalau sudah makan Spirulina, macam ini, awet muda. Tidaklah terus hari ini kan, jadi kena amal. Mungkin selepas 5 tahun anda jumpa kawan lama, kenapa anda nampak muda? Jadi anda cakap rahsianya Allicin Spirulina.
Juga protein, dalam Elkan spirulina 5 kali lebih tinggi daripada susu lembu. Ada ramai orang tak boleh minum susu sebab allergic kan, dia laktos tak sesuaikan ceret beret. Jadi amalkan Elkan spirulina. Dia protein yang sesuai. Dan semua ini dikaji, bukan oleh saya lah, saya bukan pakar kan. Tapi kita ada 2 orang pakar di sebalik kajian Elkan spirulina, iaitu bapa Elkan spirulina Profesor Kyun Kodo dan diwariskan kepada anaknya Dr. Yasumasa Kodo. 2 generasi teruskan kajian tentang Elkan spirulina. Dan ini adalah pengiktirafan organik. Siapa cakap, saya pun boleh klaim, saya punya produk ini organik. Tapi jangan percaya kalau cakap saja. Kita tengok pengiktirafan sijil. Ini adalah pengiktirafan sijil organik oleh COAA. Kemudian kedua adalah pengiktirafan daripada Japan Health Food Association. Ini adalah sijil di Jepun, di mana hanya 30% produk kesihatan di Jepun boleh dapat sijil ini. Dan Elkan spirulina salah satu. Pasal susah mau dapat. Kemudian inilah pengiktirafan daripada Taiwan tentang Elkan spirulina. Cara penanaman. Inilah kolam pemeliharaan bersih Elkan spirulina. Jadi kita tengok dia adalah cara cultivation yang sangat bersih, dikawal setiap jam oleh pakar-pakar. Jadi airnya garanti adalah yang tidak tercemar. Itu sebab kita boleh dapat sijil organik. Kemudian di sini ini sangat pentinglah. Apabila kita makan Elkan spirulina, kita mesti memastikan adalah produk ini berkualiti. Kita tengok 6 peringkat ini semuanya ada pengiktirafan. Daripada penyelidikan dan pembangunan sudah dapat sijil. Dan penanaman sudah dapat sijil. Kemudian pra-produksi dapat sijil. Pasca produksi dapat sijil lagi. Pembukusan, pemasaran, marketing semua dapat sijil. Apalagi pengedaran dan perkhidmatan semua dapat sijil. Jadi 6 peringkat dapat sijil. Ada orang cakap, saya pun ada sijil. Yes, senang dapat sijil 3 peringkat terakhir. Susah dapat sijil awal sini. Tapi Elkan spirulina semua peringkat boleh dapat. Itu sangat penting. Anda mau makan spirulina, mesti makan Elkan spirulina. Sebab ada kawan cakap, saya ada dengar satu spirulina yang murah. Saya cakap, kalau mau murah, saya boleh rekomen paling murah. Di mana ada kedai ikan. Kedai ikan. Spirulina sangat baik untuk ikan. Jadi kedai ikan ada jual, tapi itu spirulina untuk ikan. Hari ini kita manusia, kita adalah manusia, kita mesti pilih yang terbaik untuk kita dan keluarga. Dan inilah dia. Bila kita makan Elkan spirulina, dia menyihatkan 60 trilion sel badan kita menerusi konsep MRT. Dan sekarang ini semua orang takut tentang radiasi sebab itu logi di Jepun baru meletupkan. Jadi kalau hari ini kita takut radiasi, Elkan spirulina juga boleh membantu anti radiasi. Ini terbukti di Chernobyl kan, Rusia sudah 25 tahun. Tetapi hari ini Elkan spirulina masih digunakan, diberikan kepada kanak-kanak mangsa Chernobyl untuk mengeluarkan kesan radiasi daripada badan mereka. Jadi kita amalkan, kalau dewasa 5 pagi 5 petang, ekstra boleh juga. Kalau kanak-kanak daripada 1 biji hingga 4 biji 2 atau 3 kali sehari mengikut keperluan lah. Jadi ini akan memberikan khasiat kepada 60 trilion sel badan kita setiap hari. Jadi kebaikan spirulina ini memang sangat banyak. Spirulina adalah satu makanan untuk whole family. Anda tak perlu anak lain vitamin, ibu lain vitamin, bapa nenek lain vitamin, tak perlu. Inilah all in one, semua nutrien satu, one for all. Jadi di anti kelesuan. Kalau kita penat, makan ekstra spirulina. Menyehatkan otak, DHA, asid nukleik otak kita dia boleh bantu. Jadi untuk budak-budak belajar, dewasa yang ambil PJJ itu belajar, ambil Elkan spirulina. Anti penuaan, awet muda. Apalagi memulihkan anemia, siapa kurang darah, ramai ibu mengandung kurang darah, amalkan Elkan spirulina. Apalagi dia juga memulihkan malnutrisi, kekurangan nutrien. Ada orang budak-budak kurus kan, makan spirulina. Juga memulihkan ketidakhadaman. Ada orang masalah usus, lalu mungkin dia ceret beret kah, selalu gemung perut lah, dia boleh bantu. Mencegah penyakit gastro usus, melegakan ulcer, gastric ulcer, dia boleh bantu. Juga anti radiasi. Ini semua pakar yang cakap, bukan saya cakap. Jadi hari ini Elkan spirulina ialah satu pilihan yang terbaik untuk family anda. Saya harap perkongsian saya akan membantu anda dan family anda lebih sihat lagi. Sekian, terima kasih.